Hai, rakan-rakan guru, bertemu lagi kita dan juga anak-anak murid yang teacher Su kasih sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah. Seperti yang teacher Su maklumkan sebelum ini, tuition pintar mada, teacher Su tekankan bahagian A dalam pentaksiran sumatif matematik sekolah rendah. Okey, seperti yang kita ketahui, bahagian A ada 13 soalan. 6 soalan telah dibincangkan pada slot 1 yang baru-baru ini dan seterusnya baki 7 soalan. InsyaAllah Teacher Su akan bincangkan pada kali ini bersama dengan anak-anak murid yang melibatkan tajuk masa dan waktu, ukuran dan sukatan, ruang, koordinat dan nisbah dan akhir sekali pengurusan data dan kebolehjadian. Okey, ready? Okay, let's go. Okey, seterusnya kita masuk tajuk yang berikutnya, iaitu masa dan waktu. Okey, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 141. Okey, tajuknya kenali zon masa. Okey, are you ready? Okey, benarkah waktu di Osaka, Jepun ialah pukul 7.05 pagi AM? Buktikan. Okey, soalan ini dia minta anak-anak untuk buktikan. Ya. Dan memberi markah 3 markah. Berdasarkan stimulus yang diberi, ada 2 gambar di mana satu gambar berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan satu gambar lagi berada di Osaka, Jepun. Anak-anak gunakanlah segala informasi yang ada untuk dapatkan jawapan. Okey, Kuala Lumpur, Malaysia pukul 8.20 AM iaitu 8.20 pagi. Sekejap ya. 8.20 pagi. Okey, tarikh 29 Mei 2022. Osaka, Jepun terletak di timur Malaysia. Okey, ini maklumat penting, berada di timur Malaysia. Awal 1/1/4 jam. Okey, yang ni anak kena jelas. Dia kata awal 1/1/4 jam. Okey, di sini kita perlu tunjukkan jalan kira untuk dapatkan jawapan. Daripada jawapan itulah kita akan menyatakan sama ada soalan ini betul, penyataan ini adalah betul ataupun tidak betul. Okey, baik. Sedikit tips daripada Teacher Su. Timur Malaysia. T. Maaf. T. T untuk perkataan timur. Okey. T juga adalah istilah untuk tambah. Jadi T untuk timur, T kena guna operasi tambah. Jika barat, sebaliknya lah. Kalau T timur, T untuk tambah, B barat kena tolak. Okey, sekarang ni di sini dah bagi kita satu information, timur kita kena guna operasi tambah. Okey, sekejap saya clearkan dulu. Kita buat jalan kira sama-sama. Okey, seperti biasa bila melibatkan soalan masa dan waktu, kita selesaikan guna bentuk T. Di sini kita tulis jam dan sebelah ni kita tulis minit. Okey. Anak-anak jangan sesekali meringkaskan unit. Minit jadi min. No. Tak boleh ya. Sebab dalam matematik min tu dah memberi maksud yang lain. Okey, jangan sesuka hati meringkaskan ejaan. Okey. Tulis bagi penuh. Tak salah pun. Okey, kita masukkan informasi mengikut bilik yang betul. Okey, sekarang ke 8.20. Yang mana jam adalah 8. Yang mana minit? 20. Okey, kita guna operasi tambah. Okey, anak-anak perlu jelas 1/1/4 jam. 1/1/4 jam adalah 1 jam. Berapa minit? Siapa tahu? Ya? 1 jam. Okey, 1/1/4 jam. Yang ini kena hafal ya anak murid. Okey, 1 jam, 1/4 jam tu apa dia? 15 minit. Anak-anak kena mahir. Okey, kalau tak mahir untuk menghafal, tak apa. 1/4 kita darab dengan 60. Kenapa darab 60? 1 jam 60 minit ya. Kalau boleh anak-anak dalam peluang cuti sekolah ni hafal sifir, hafal pecahan yang melibatkan panjang, peratus, perpuluhan, jisim, isi padu cair dan juga masa. Okey, teruskan. 1 jam 15 minit. Okey, tambah. Okey, jika kita tambah dapat jawapan 9.35 pagi. Okey. Seperti kenyataan di atas,
Dia kata pukul 7.05 pagi. 7.05 AM. Sama ke tidak? Tidak? Sama. Okey, bila anak-anak dapat jawapan pukul 9.35 pagi, iaitu 9.35 AM, anak-anak perlu kaitkan jawapan ini dengan pernyataan di atas. Benarkah waktu di Osaka, Jepun pukul 7.05 pagi? Adakah sama? Tidak sama. Jadi kita tulis kat sini tidak benar. Tidak benar. Anak-anak kena tulislah macam ayat bahasa Melayu. Tidak benar kerana minta maaf. Okey, kerana abaikan tulisan teacher tu. Okey, saya bagi cantik sikit. Kerana waktu di Osaka yang sepatutnya ialah dia terpadam. Ialah pukul berapa? Kamu dapat jawapan tadi? Ialah pukul 9 titik bertindih 35 pagi ataupun AM diterima. Tak ada masalah. AM diterima, pagi pun diterima. Okey? Jadi 3 markah di sini kat mana? Okey? Markah kamu melaksanakan jalan kira dapat 1 markah. Pernyataan tidak benar dan memberi 1 markah, dan sebabnya dapat lagi 1 markah. Jadi berapa jumlah semua? 3 markah. Okey, jadi anak-anak perlu buktikan macam mana? Buktikan melalui jalan kira. Kemudian perlu tulis sikit dari segi pernyataan bahasa Melayu, benar ataupun tidak benar, kerana apa. Okey? Boleh praktis waktu cuti sekolah ni ya. Okey, jom kita pergi ke slide seterusnya. Tajuk ukuran dan sukatan. Okey, boleh rujuk muka surat 158. Panjang dan isi padu cecair. Baiklah, soalan nombor 8. Raja di bawah menunjukkan kedudukan X, Y dan Z di sebatan jalan yang lurus. Okey, sambil baca soalan, tengok gambar raja yang diberi. Liana memandu kereta dari X ke Z. Okey, X ke Z. Okey, kat sini dia beritahu dah berapa kilometer? 9 kilometer. Dalam perjalanan pulang, dia singgah di Y. Okey, lepas dia pergi ke Y, dia balik pulang singgah di Y. Perjalanan yang dilalui oleh Liana telah menggunakan sebanyak 3.6 liter petrol. Ini maklumat penting. Jika dia memandu dengan kelajuan yang sama, berapa liter petrolkah yang digunakan untuk jarak 1 km? Okey, di sini dia menggunakan konsep jarak, konsep isi padu cecair dan juga menggunakan konsep perkadaran. Jadi anak-anak perlu buat step by step. Jangan kelang-kelibut, buat satu per satu. Sekarang kita dapatkan jumlah perjalanan dia, tapi kita perlu selesaikan dulu jarak YZ ini. Dia beritahu jarak X ke Y, tapi YZ tak ada beritahu. Jadi kita kena buat apa? Kita perlu cari baki pandai. Bila baki, kita guna operasi apa? Yes, operasi tolak. Okey, kita selesaikan bersama-sama. 9 km tolak 6 kilometer. So, dapat jawapan berapa? 3 kilometer. Jadi, jarak YZ ni berapa? Ya, 3 kilometer. Okey, YZ ni 3 kilometer. Okey, minta maaf. Okey. Sekarang kita dapat laluan sepenuhnya daripada X ke Z dan kembali ke Y. Berapa tu? 9 kilometer tambah 3 kilometer. Okey, kilometer. 9 tambah 3, 12. Okey, jadi 12 km ni kita tahu 12 km bersamaan 3.6 liter petrol. Betul? Okey, sekarang kita nak dapatkan perkadaan untuk 1 km. Okey, bila 1 km bermaksud kita kena bahagi 3.6 liter bahagi 12. Okey, siapa dapat jawapan dah? Boleh tak? Okey, guna sifar 12. 1 kali 12, 12. 3 di hadapan. Ada tak? 12 tak ada. Okey, sifar. Okey, 36.
Jadi berapa jawapan dia? Ya, 0.3 liter. Selesai. So, pemarkahan 3 markah ni di mana? Anda dapat kumpulkan jumlah perjalanan Liana, dapat 1 markah. Okey, anda membuat proses pembahagian untuk dapatkan perkadaran 1 kilometer berapa liter tu. 1 lagi markah. Dan jawapan betul, 1 markah. Jadi jumlah markah adalah 3. Okey, di sini banyak step tapi bukan susah. Cuma kita perlu buat satu per satu. Okey, next adalah tajuk ruang. Okey, anak-anak boleh tengok contoh soalan muka surat 178, kenali bulatan. Okey, di sini ada satu paparan gambar bulatan. Okay, dia minta anak-anak untuk lengkapkan ciri-ciri bulatan di bawah. Okey, jadi anak-anak perlu mengeja lah. Okey, apa dia yang titik tengah-tengah ni? Ni kita panggil apa? Pusat bulatan. Yang ni anak-anak boleh rujuk buku teks. Okey, yang kecil ni, yang pendek ni. Yang ni kita panggil jejari. Yang ni ulang kaji, saya rasa semua dah mahir. Okey, yang panjang ni kita panggil diameter. Okey. Harap 3 soalan ni tidak disisihkan oleh murid lah, sebab soalan mudah anak-anak boleh dapat 3 markah penuh, insya-Allah. Soalan yang mudah kita jangan sia-siakan. Okey, kita beralih kepada soalan yang berikutnya. Sekarang kita dah masuk tajuk yang ke-7, koordinat, nisbah dan kadaran, muka surat 187. Subtopik jarak di antara 2 koordinat. Baik, soalan dia, Satah chartes. Satah chartes adalah keseluruhan gambar rajah yang diberi di bawah ini. Menunjukkan kedudukan rumah Zahid dan kawan-kawannya. Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang? Maksud lagi dekat jawapan kamu yang akhir ada 2 jawapan. Jawapan yang pertama adalah untuk jarak mengufuk, satu lagi adalah untuk jarak mencancang. Dalam kilometer dari rumah Zahid ke rumah Don. Di sini berdasarkan stimulus yang diberi, ada satu petunjuk diberikan, iaitu 1 unit mewakili 1 kilometer. Itu adalah informasi yang sangat penting. Okey, anak-anak jangan terlepas pandang, informasi yang diberi semuanya bermakna. Okey, sekarang kita kira berapakah jarak mengufuk dari rumah Zahid ke rumah Don. Okey, jarak mengufuk. Anak-anak faham tak istilah mengufuk? Mengufuk ni sama maksud dengan istilah melintang. Okey, mencancang sama juga istilah dengan menegak. Yang tu anak murid kena jelas. Okey. Jadi berapa dia mengufuk ke rumah Don? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mengufuk. Saya tulis sini mengufuk. Okey, mengufuk berapa anak-anak? Yes, 5 unit. Okey, 1 unit 1 kilometer. Dah boleh congak kan? Tapi kena buat jalan kira. Darab 1 kilometer. So, 5 unit ni adalah 5 kilometer. Okey. Seterusnya, berapakah jarak mencancang? Okey. 1, 2, 3. 3 unit mencancang. Okey, jom kita tulis. Mencancang. Okey. Abaikan tulisan teacher yang buruk ni Okey, 3 unit darab 1 km. Okey. Okey, jawapan dia 3 kilometer. Selesai. Anak-anak dah dapat dah jarak mengufuk dan juga jarak mencancang. Jangan sia-siakan soalan yang mudah. Okey, 1 markah. Ini pun 1 markah. So, total marks 2 markah. Okey. Next question, soalan nombor 11. Masih dalam tajuk nombor 7, koordinat, nisbah dan kadaran. Sekarang beralih ke muka surat 197, menentukan kuantiti yang berkadaran. Baiklah, dalam kelas 6 cemerlang, terdapat 14 orang murid lelaki. Itu informasi yang penting. Dan selebihnya adalah murid perempuan. Nisbah, bilangan murid lelaki kepada murid perempuan. Murid lelaki kepada murid perempuan. Dalam nisbah, kepada bermaksud titik bertindih ni nisbah. 2 nisbah 5.
Hitung bilangan murid perempuan kelas berkenaan. Oh, dia tanya murid perempuan. Okey, cara nak selesaikan. Kita masukkan maklumat. Berapakah bilangan murid lelaki kat sini tadi? 14, lelaki 14. Okey. Sekarang dah dapat kan jalan kira dia? Okey. Kita teruskan. 2 ke 14. Seperti yang Cikgu bagi tahu sebelum ini, nombor tu makin membesar. Jadi darab ke bahagi. Konsep tu kena jelas. Ya, bila nombor makin membesar, dia dah darab. So, 2 darab berapa sama dengan 14? Yes, 2 darab 7. Okey, bila kiri darab 7, kanan juga mesti didarabkan dengan 7. Sekarang kita boleh selesaikan. Perempuan sama dengan 5 kali 7. Berapa orang? Yes, 35 orang. Okey, hashtag. Selesai. So, markahnya jalan kira di sini 1. Jika anak murid tak buat bentuk ayat matematik kat sini, it's okay. Dapat juga markah di sini. Sekurangnya anak tunjuk jalan kira. Okey, jawapan 1 markah. So, 2 markah. Okey, ada soalan yang diajukan oleh anak murid. Teacher, saya tak tulis orang. Unit orang. Boleh ke tidak? Jawapan diterima ataupun tidak. Okey, saya ulaskan di sini, saya beri penekanan. Okey, unit matematik kena tulis. Tapi orang ini adalah penjodoh bilangan. Betul? Orang, buah, biji, helai itu adalah penjodoh bilangan. Jadi tak tulis pun tak apa. Tidak menjejaskan markah kamu. Tapi kalau tulis, cantik. Very good. Okey? Faham? Unit matematik mesti kena tulis. Okey, selesai. Kita berubah ke muka surat yang seterusnya. Pengurusan data dan kebolehjadian. Okey, muka surat 207. Sekarang kita ke subtopik mentafsir data carta pi. Okey, baik. Data yang tidak lengkap di bawah menunjukkan ahli kelab permainan yang disertai oleh murid tahun 6 di sebuah sekolah. Okey, di sini dibagi paparan jadual dan juga carta pi. Ya, stimulus ni untuk membantu kamu. Okey, di sini dia mengkaitkan data dengan carta pi dan juga sudut. Yang ni anak-anak kena jelas. Satu bulatan mempunyai 360 darjah. Separuh adalah 180. Okey. Suku adalah 90. Okey, di sini anak-anak boleh lihat. Okey, sekarang tanya, hitung bilangan ahli kelab badminton. Okey, dia tanya kat sini, berapakah ahli kelab badminton? Okey, kat sini dia bagi kat sini 180 darjah. Betul? Sebenarnya 180 darjah ni adalah hasil tambah 45 tambah 45, 90. Betul? Kiri mestilah sama dengan sebelah kanan. Sekarang anak-anak cuma perlu pindahkan maklumat sahaja. Bola tampar ada 12 orang. Renang ada 6 orang. Tenis pun ada 6 orang. Jadi, bolehkah kita dapat bilangan ahli kelab badminton? Semestinya boleh. Jadi, kita kena buat apa? Yes, kita kena tambah 6 tambah 6 tambah 12. So, jawapan dia 24 orang. Mudah kan? Dia menggunakan sudut untuk kamu tafsirkan carta pi itu. Maklumatnya kiri sama dengan kanan. Okey, 180 darjah bersamaan dengan sebelah dia pun 180 darjah. Di sini dipecah-pecahkan, kamu jumlahkan bilangan dia sahaja. Okey, jadi 2 markahnya di mana? 1 markah di jalan kira, 1 markah lagi pada jawapan. 2 markah penuh. Okey, jelas? Clear. Alright. Okey, masih dalam tajuk yang sama, pengurusan data dan kebolehjadian. Sekarang beralih kepada muka surat 213, tajuk kebolehjadian. Okey. Okey, kita dah masuk ke soalan yang ke-13. Rajah di bawah menunjukkan waktu Fia makan ketika sesi persekolahan. Okey, Fia makan ketika waktu sesi persekolahan. Okey, kalau tengok di muka jam ni pukul berapa? Yes, pukul 10.30. Okey. Kat sini anak-anak kena pandai membaca waktu jam.
Okey, kita refresh balik. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan minit. Baik, kita baca soalan. Tandakan tik kebolehjadian jarum minit. Ya, minit. Jarum pendek ke panjang? Yes, yang jarum panjang. Berada di nombor 10 selepas 15 minit. Betul ke dia jarum minit akan berada di nombor 10 selepas 15 minit? Kita cek sama-sama. Okay, 15 minit 5, 10, 15. Sepatutnya jarum panjang berada di nombor 9. Jadi, betulkah pernyataan tersebut? Berada di nombor 10? Sudah pasti ia adalah mustahil. Ya, sepatutnya berada di nombor 9 selepas 15 minit. Okey, selesai soalan ini. Mudah saja. Anak-anak dapat 1 markah. Okey? Okey, Alhamdulillah selesai sesi tuition Pintar Armada slot matematik sekolah rendah untuk 13 soalan bahagian A. Teacher Su berharap sepanjang tempoh cuti persekolahan penggal ketiga ini, anak-anak mengambil peluang untuk mengulang kaji, tak kira apa-apa subjek. Yang penting kamu ambil peluang untuk mengulang kaji, terutamanya matematik. Kamu kena mahirkan diri kamu dengan sifir, dengan perkaitan 4P JIM. Apa 4P JIM? Pecahan, perpuluhan, peratus, jisim, isi padu dan masa. Ya, anak-anak perlu mahir. Kalau boleh hafallah sifir tu sebab itu adalah nadi kepada matematik. Ya, saya rasa sekian sahaja. Terima kasih kerana sudi menjemput Teacher Su untuk memenuhi slot matematik pada kali ini. InsyaAllah jika ada ruang, ada rezeki, kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.